Alhamdulillah, nama yang diberi Hatim Anik bin Hamzah, nombor matrik I21205-824. Assalamualaikum. Nama Muhammad Hafiz bin Abdul Muttalib. Nombor kad matrik I21205834. Nama Nur Fatul Hanani binti Sabirin, ID matrik I21205817. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Muhammad Syifa Al-Najih bin Sahadan, nombor matrik 21205823. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syafiq Al-Mansuri bin Mustafa Faizul. Nombor matrik I21205838. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah lana sadrina wa yassir lana amrina wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlina. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, inna fatahna laka fathan mubina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ukhuwah, salam kasih sayang dan salam satu Malaysia. Bersyukur kita kepada Ilahi atas limpah kurnianya dapat kita bertemu dalam forum pada malam ini yang penuh keberkatan. Hadirin hadirat yang dikasihi Allah sekalian, sebelum saya memperkenalkan barisan panel kita pada malam ini, sering meniti bibir ke bibir masyarakat yang sering membangkitkan isu berkenaan gejala COVID-19 yang menjadi tumpuan utama yang memberi dampak kepada tamadun manusia, khususnya kepada etnik di Malaysia. Tajuk yang akan dikupas pada malam ini berkait dengan kesan gejala COVID-19 dalam pembangunan tamadun manusia, khususnya dalam konteks hubungan etnik di Malaysia terhadap sosial masyarakat. Dengan ini, saya ingin memperkenalkan ahli panel jemputan pada malam ini. Yang pertama, iaitu Saudara Hafiz Muttalib. Panel yang kedua, Saudara Nur Fatul Hanani. Panel yang ketiga, Saudara Syifa Al-Najihin. Yang terakhir, panel jemputan yang terakhir, yang penuh dedikasi, yang penuh ilmu di dadanya, Muhammad Syifa Al-Mansuri, insya-Allah. Jadinya saya ingin menjemput panel yang pertama untuk menghuraikan tajuk-tajuk yang berkaitan dengan kesihatan sosial. InsyaAllah dipersilakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada tuan moderator Anik Hatim dan sahabat-sahabat sekalian. InsyaAllah. Clear suara saya? InsyaAllah clear, tuan. Alright. Okay. Tajuk yang saya nak ketengahkan pada hari ini ialah tentang kesihatan. Okay. Baik. Kesihatan terbagi kepada dua. Yang pertama, fizikal. Yang kedua, mental. So, kesihatan mental adalah yang paling utama sekali. Pada malam ni lah, topik pada malam ni. Alright. Apa tu kesihatan mental? Kesihatan mental ialah tahap kesejahteraan psikologi seseorang. Okay, jadi bila mental seseorang tu berfungsi dengan baik, kan, jadinya tahap penyesuaian emosi, tahap tingkah laku yang memuaskan. Jadinya emosi dia stabil. Emosi contoh dia marah, memek muka dia marah, kan. Dia tak adalah dia marah tapi memek muka dia senyum. Tak kena kan, perbuatan dia marah tapi memek muka dia senyum. Okey. Kenapa kesihatan mental ni adalah salah satu kesan kepada etnik ialah semasa COVID-19 melanda dunia, semua orang terkesan.
baik kaum Melayu, India, Cina. Jadi semua kaum merasa sengsaranya COVID-19. Boleh memberi kesan kepada kesihatan mental, puncanya ialah tekanan hidup. Okay. Tekanan hidup ni banyak faktor-faktornya. Alright, yang pertama kemurungan. Kan? Kemurungan, terlalu lama duduk di rumah. Kan? Waktu PKP, kita semua tak boleh keluar. Kan? Keluar pun ada batas. Jadinya terlalu lama duduk di rumah tanpa membuat sebarang aktiviti, jadi itu kemurungan. Kemurungan, stres. Tambahan pula dengan hilangnya pendapatan sebab ramai pekerja yang diberhentikan kerja secara mendadak kan. Jadinya kehilangan punca pendapatan juga adalah salah satu tekanan kehidupan. Jadi siapa yang terkena, siapa yang terkesan ni? Semua orang terkesan. Baik kanak-kanak, baik remaja, dewasa, semua terkesan. Kanak-kanak macam ni pula terkesannya. Kanak-kanak pun tak boleh ke sekolah kan. Jadi memang mereka duduk di rumah je. Orang dewasa pun tak boleh bekerja. Tak boleh keluar semua. Sebab kita dah biasa rutin harian kita keluar, bersukan, beriadah kan. Jadi bila PKP kan tak boleh buat perkara-perkara rutin yang biasa kita buat. Jadi macam mana cara untuk menangani? Apa tu? Masalah kesihatan mental ni. Okay. Mula sekali dengan psikoterapi. Okay. Psikoterapi tu kita macam kaunseling lah, kita bercakap dengan kaunselor kita luahkan perasaan kita. Okay. Sebab bila kita sebenarnya kita murung, sebenarnya tak ada orang yang nak dengar cerita kita. Faham tak? Tak ada orang yang nak dengar cerita kita, jadinya kita tak ada tempat nak luah. Kalau ada kita luah dengan kawan-kawan, kadang-kadang kawan-kawan tak faham. Kadang-kadang kawan tak faham asal kita. Okay. Tu tentang gangguan emosi. Jadinya dari sudut baik macam mana? So dari kesan daripada sudut baik, kita boleh nampak apa tu ni, mereka lebih prihatin. Contoh sebelum ni kita kurang bertegur sapa dengan jiran. Tapi datangnya PKP ni kan, jiran mulalah bertanya khabar tentang cukup tak makan kan, macam mana, perlukan bantuan ke tak. Tu salah satunya lah. Okay, yang kedua, banyak NGO di luar sana cuba menghulurkan bantuan. Okay. Kita pun boleh jadi sebahagian daripada orang-orang yang menghulurkan bantuan. Diserahkan kepada moderator. InsyaAllah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada Tuan Hafiz kerana telah telah membincangkan berkaitan isu yang berkaitan dengan kesihatan sosial masyarakat akibat daripada pandemik COVID-19. Dan seterusnya, panel yang seterusnya akan membahaskan ataupun akan memperincikan berkaitan dengan kesejahteraan sosial akibat daripada berlakunya COVID-19. Jadinya saya mempersilakan panel yang seterusnya, yang panel yang kedua. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator Tuan Hati Manik bin Hamzah. Merujuk kepada apa yang telah disampaikan oleh saudara Tuan Hafiz Abdul Muttalib mengenai kesihatan sosial. Jadi saya akan menjelaskan antara salah satu yang menjadi elemen penting akibat kesan daripada gejala COVID terhadap pembangunan masyarakat dari hubungan etnik. Okey. Salah satunya ialah dari segi kesejahteraan sosial. Okey, kenapa kesejahteraan sosial ni menjadi satu elemen penting dalam faktor yang menjadi sebab merundumnya kesejahteraan sosial ni akibat daripada gejala COVID. Kerana dalam kesejahteraan sosial ni adalah penting yang mencapai keharmonian masyarakat. Bila kita menumpukan ataupun meneliti pada dalam kesejahteraan sosial ni, antara elemen penting yang terjejas akibat COVID itu adalah daripada segi keselamatan, kestabilan, pembangunan ekonomi dan perkhidmatan negara.
Jadi antara kenapa saya menumpukan terhadap perkara pembangunan sosial kanak-kanak ini adalah kerana kanak-kanak dan anak remaja adalah generasi baru pelapis kita yang akan datang. Jadi bila kita tidak mengambil berat dan tidak memberi fokus terhadap golongan mereka ini, saya khawatir dan saya bimbang keadaan kesejahteraan sosial yang sepatutnya dapat dicapai oleh negara tidak dapat capai. Contohnya, sebab bila kita melihat kesejahteraan sosial ni kita kaji ialah kemahiran bersosial dan berinteraksi anak-anak dan golongan remaja ni semakin merundum kerana mereka hanya fokus pada interaksi dalam talian. Mereka tidak fokus pada interaksi yang secara bersemuka. Jadi bila mereka hanya memfokuskan pada interaksi yang dalam talian, ketertarikan mereka terhadap interaksi secara dalam talian lebih menjurus ke arah hiburan media sosial. Jadi bila setelah menjadi norma kelaziman, mereka sukar untuk membuang tabiat melekat dengan media sosial. Jadi mereka kurang berkomunikasi. Hal ini sangat membimbangkan kita kerana dengan erti kata lain, anak remaja ni kurang berminat dalam menjalinkan hubungan sosial sesama masyarakat. Lebih dapat kita lihat majoriti anak-anak dan remaja sekarang lebih tertumpu dan fokus kepada telefon bimbit kerana ini lebih menarik minat mereka daripada cubaan untuk bergaul dan berbaur dengan saudara mara, kerabat. Jadi ini menunjukkan kesepaduan sosial dalam masyarakat ni sangat membimbangkan pada zaman sekarang. Akibat daripada gadget, teknologi yang canggih. Justru tu kita semua harus memainkan peranan, harus memainkan tanggungjawab sama ada dari segi daripada pihak kerajaan, daripada pihak institut, ibu bapa sendiri juga sangat-sangat harus bertanggungjawab dan memainkan peranan penting dalam membentuk kembali corak ataupun sahsiah pembentukan sosial anak-anak di kalangan mereka. Okay, jadi langkah menangani isu perkara ini seperti yang saya sebutkan tadi, kita perlu mewujudkan kesejahteraan sosial masyarakat terutamanya di kawasan perumahan. Seperti apa kita mewujudkan lebih banyak lagi taman kanak-kanak, taman permainan dan tempat pertemuan sosial masyarakat. Jadi dengan itu saya berharap pesan ini dapat dibendung dengan cara dan langkah dan inisiatif daripada pihak-pihak yang berkepentingan lah untuk generasi kita. Jadi sekian, ini sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih kepada Cik Nur Ifatullah Hanani binti Sabirin. Begitu banyak maklumat yang telah diberikan, info-info yang telah diberikan dari segi aspek bagaimana kita hendak menjadikan kesejahteraan sosial ini terjamin di kalangan masyarakat kita agar hubungan etnik di Malaysia ini dapat dijaga dan terjamin. InsyaAllah untuk yang seterusnya, saya akan menjemput panel yang seterusnya, iaitu Tuan Muhammad Syifa Al-Najihin yang akan membahaskan ataupun yang akan menceritakan bagaimana keadaan sosial masyarakat ketika berlakunya COVID-19. InsyaAllah dipersilakan Tuan Muhammad Syifa. Terima kasih kepada Tuan Moderator kita, Saudara Hatim Manik. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Okey, terlebih dulu assalamualaikum kepada semua dan salam sejahtera kepada yang bukan beragama Islam. Okey, seperti yang kita ketahui, COVID-19 yang sedang melanda di seluruh dunia ini berpunca daripada coronavirus. Jadi saya nak cerita tentang sejak adanya COVID-19 ni, kehidupan norma baru pada zaman sekarang ini, di mana kita kena pakai pelitup muka di tempat yang ramai orang. Jadi sekarang ni saya nak cerita tentang
di mana kesan negatif yang kita dapat lihat seperti contohnya telah papar dalam berita harian yang di mananya pada waktu COVID tersebut ada golongan tabligh daripada luar negara, daripada Malaysia yang berkumpul di satu tempat telah menjadikan satu penyebaran COVID-19. Okey, jadi dekat situ terjadinya lah satu perselisihan faham iaitu antara kaum yang di mana kan tabligh ni ada daripada golongan agama Islam, orang Melayu. Jadi di situ terdapat banyaklah tunding jari sebabkan ada tabligh ni lah kes meningkat. Itu isu yang nak diceritakan pada waktu COVID tu. Jadi sebagai rakyat Malaysia, negara yang demokrasi yang mempunyai berbilang etnik, tidak seharusnya dalam rakyat Malaysia ni mempunyai sifat suka menyalahkan kaum tersebut. Kita sebagai manusia ataupun dalam negara Malaysia ni, penyakit ni ada bukannya kita semua nak. Semua ni sudah ketentuan Allah SWT. Jadi tidak perlulah kita untuk menuding jari, menyalahkan orang lain. Jadi kita bukannya untuk mencari kesalahan masyarakat orang, tapi kita bekerjasama, bersatu padu, membantu kerajaan mengekangkan wabak COVID-19 ni dengan mengikut SOP, mengikut undang-undang sewaktu adanya wabak COVID-19 ini. Maksudnya tidak melanggar segala SOP sewaktu adanya COVID-19 ni. Okey, seterusnya saya beralih pula kepada kesan positif sewaktu adanya COVID-19 ni. Sebagai asbab adanya COVID-19 ni, apa yang kita lihat asbab adanya COVID-19 ni ada di dunia ni, seperti kita lihat, okey, kita bersatu padu, tidak kira kaum, bangsa. Kita membantu kerajaan, membantu masyarakat lain. Tidak semua masyarakat yang kerja makan gaji. Kiranya ada yang kerja, dia kerja hari ni tak kerja, tak adalah gaji. Betul tak? Jadi kesan positif yang kita dapat dari sini, ada segelintir masyarakat yang baik hati, yang suka membantu rakyat-rakyat dalam kesusahan terjejas kerana COVID-19 ni. Okey, seterusnya kesan positif ni juga melahirkan rakyat Malaysia yang di mana prihatin terhadap satu Malaysia. Tidak ada unsur-unsur kaum ini. Di negara Malaysia ni alhamdulillah ada juga yang masyarakat yang baik. Tidak kiralah kaum India tu dalam kesusahan, kaum Cina menolong kaum India. Di situ terdapatlah satu kesan positif di mana sosial masyarakat di dalam Malaysia ni menjadi satu perpaduan. Situlah. Okey, mungkin sahaja masa tidak tidak mencukupi. Terusnya saya serahkan kembali kepada tuan moderator kita, saudara Hani. Alhamdulillah. Terima kasih diucapkan kepada panel yang ketiga yang telah membahaskan berkaitan dengan kesan negatif dan positif terhadap COVID-19 yang memberi dampak kepada etnik di Malaysia. Seterusnya, dialu-alukan kepada panel yang terakhir untuk membahaskan yang berkaitan tajuk atau berkaitan isu-isu keuangan dan komunikasi COVID-19 yang memberi dampak kepada etnik di Malaysia. Dipersilakan. Terima kasih kepada moderator majlis, iaitu saudara Hatim. InsyaAllah saya sebagai panel Muhammad Syafiq Al-Mansuri bin Mustafa Faizul, saya akan membentangkan ataupun membicarakan berkaitan iaitu kesan isu gejala COVID-19 ini terhadap hubungan etnik masyarakat. Jadi fokus pada poin saya pada hari ini, saya sentuh bab isu bahagian kewangan. Apa itu kesan positif daripada segi kesan gejala COVID-19 ni dalam pembangunan hubungan etnik khususnya di Malaysia lah.
Jadi yang pertama, kalau di sini kalau kita boleh dengar kat sini, iaitu kalau daripada segi positifnya, kalau kita lihat daripada sejarah COVID ni, kita lebih banyak masa dengan keluarga di rumah secara tidak langsung. Baik bersama orang kata anak-anak tu kita lebih banyak masa lah bersama anak-anak. Jadi kita lebih banyak memantau lah di rumah berbanding kalau kita sebelum COVID ni kita banyak sibuk bekerja dan sebagainya. Baik, poin yang kedua saya nak sentuh di sini adalah itu berkaitan perpaduan dalam komuniti masyarakat tersebut. Jadi perpaduan ni kita boleh masukkan di sini bila berlakunya COVID-19 ni, banyak masyarakat tak kisahlah kaum apa sekalipun, mereka banyak orang kata lebih prihatin lah terhadap kesihatan, terhadap kewangan. Jadi orang kata tak mementingkan diri sendirilah. Mana nampak orang kata jiran yang susah ke ataupun jiran yang tersempit dalam bab kewangan, sama-sama membantu. Bila kita tahu jiran kita ataupun dalam komuniti masyarakat tu ada yang hilang pekerjaan ke dan sebagainya, jadi kita tolong dia untuk kata survive hidup mereka supaya boleh bertahan lah sepanjang COVID tu, sepanjang tempoh PKP kan. Jadi seterusnya pada poin ketiga saya nak sentuh kat sini lagi. Kalau kita lihat waktu COVID berlaku, kita kan lebih banyak masa di rumah, jadi baik daripada segi bekerja ke, daripada segi belajar online ke anak-anak ataupun pelajar, inisiatif kerajaan sendiri, kerajaan menawarkan iaitu pakej internet percuma kan, 1 gig satu hari kan, kalau kita lihat kat situ. Jadi banyak manfaatnya kepada masyarakat kita, betul tak? Jadi kalau orang kata mana yang rakyat susah nak beli internet payah, tak ada duit kan, jadi dia boleh memanfaatkan lah pakej internet percuma tu 1 gig satu hari kan. Jadi di situ banyaklah manfaatnya. Kemudian kalau kita tengok lagi kat sini, yang lebih besar iaitu kerajaan sendiri memberi diskaun lah. Maksudnya diskaun ni daripada segi bil api, bil air apa semua kan. Maksudnya dia cakap daripada segi positif tu banyak. Tapi kalau kita pandang pula daripada segi sikap negatif, kalau ikutkan, kalau kesan negatif dalam sepanjang COVID-19 ni, pertamanya kalau tengoknya kat sini, komunikasi kita, kalau dah kita hari-hari menghadap di alam maya, jadi kita jarang berinteraksi antara anak-anak pula. Jadi kita lebih banyak di alam maya berbanding face to face lah, bersosial, orang kata bersemuka kan, lebih banyak di alam maya. Jadi ada kesan buruk dia. Kemudian kalau kita tengok dalam konteks keluarga pula, jadi bila dah lama berada di rumah, orang kata pertambahan bilangan orang kata kelahiran tu pun makin bertambah. Memandang ekonomi pun merosot, orang kata tanggungan pula tambah. Jadi kiranya kat situ orang kata kesan negatif lah pada ekonomi sesebuah keluarga tu. Kemudian kalau kita tengok adalah banyak kesan positif dan kesan negatifnya dekat sini. Jadi kita bolehlah ambil iktibar sepanjang 2 tahun kita ni PKP, kita dapat rasakan lah betapa susahnya kalau berlakunya PKP ni. Ramai orang terjejas, daripada paling utama sekali adalah bab kewangan lah. Itu tak boleh dinafikan. Jadi daripada saya, dan kita serahkan kepada moderator. Terima kasih. InsyaAllah terima kasih kepada saudara Muhammad Syafiq Al-Mansuri. Begitu banyak info yang dapat kita titik beratkan dari segi yang pertama kesihatan sosial, yang kedua kesejahteraan sosial, yang ketiga berkaitan dengan kesan positif serta komunikasi ketika mana berlakunya COVID-19 di Malaysia. InsyaAllah kita boleh tutup forum kita dengan tasbih kifarah dan suratul As.